إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا المصطفى سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Fadil Tuan Imam, tuan-tuan muslimin muslimat, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah Jalla wa Ala pada malam ini dengan perkenan dan limpah kurnia daripada Allah Subhanahu wa taala, maka kita masih diizinkan untuk menyambung bicara kita berkaitan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau ikutkan yang di sini ni, kita berhenti hari itu sampai hadis yang ke-53. Ustaz, yang mana dalam hadis yang ke-53 kita membacakan hadis daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu tentang untuk tuntutan untuk menunaikan kewajipan. Dalam hadis tersebut yang kita baca, dan juga tuntutan agar meminta daripada Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kita sambung hadis yang berikutnya. Ada dua hadis lagi kita dalam bab sabar ini sebelum kita masuk tajuk yang baru. Qala al-musannif rahimahullah wa an Abi Yahya Usaid ibn Hudayr radhiyallahu anhu anna rajulan minal ansari qala ya Rasulullah ala tasta'miluni kama sta'malta fulana. Daripada Abi Yahya Usaid bin Hudayr radhiyallahu anhu bahwasanya ada seorang lelaki dari kalangan Ansar telah berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, tidakkah engkau melantik aku menjadi amil? Bukan tidakkah, mana tidak mahukah engkau melantik aku menjadi amil, yakni menjadi petugas atau orang yang diberikan jawatan seperti mana engkau telah melantik si fulan. Faqala sallallahu alaihi wasallam innakum satalqawna ba'di atharatan fasbiru hatta talqawni 'alal haud. Maka baginda sallallahu alaihi wasallam menjawab, sesungguhnya kamu sepeninggalanku nanti akan menemui sifat mementingkan diri, yakni tidak menyempurnakan hak. Maka bersabarlah sehingga kamu bertemu dengan aku di telagaku, yakni pada hari kiamat. Hadis muttafaqun alaih. Tuan-tuan hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis yang kita baca ini daripada Abi Yahya Usaid bin Hudayr diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim. Baik, apa yang ada dalam hadis ini? Yang pertama sekali, Usaid bercerita kepada kita tentang satu hari ada seorang lelaki dari kalangan Al-Ansar. Maknanya ada seorang sahabat Nabi dari kalangan orang Madinah, bukan orang Mekah. Mereka ni golongan Ansar, ialah golongan orang yang ada di Madinah yang sambut kedatangan Muhajirin. Orang yang lembut. Tabiat orang Madinah ni dia lebih lembut daripada orang Mekah, lebih tenang. Jadi lelaki ini telah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis ini tak dinyatakan siapakah dia, tapi dalam hadis lain ada. Dia bertanya kepada Nabi, tak maukah Nabi lantik dia menjadi amil?
Istilah amil ini kalau kita nak terjemahkan secara terjemahan bahasanya ialah pekerja. Tak mau lantik dia jadi pekerja ke? Dan yang dimaksudkan dengan pekerja di sini ialah tak mau lantik ke dia untuk memegang jawatan. Ada banyak jawatan yang disandarkan dengan satu istilah ini yang ada. Pasal Nabi SAW bila Nabi menghantar wakil-wakilnya untuk menjadi pendakwah, untuk memimpin tempat-tempat yang diislamkan, istilah yang digunakan juga ialah amil. Bila Nabi hantar orang untuk kutip zakat, maka orang yang datang mengutip zakat juga dipanggil amil. Jadi itu adalah antara benda yang penting ceritanya, sama ada dia menjadi ketua di satu-satu tempat ataupun dia dilantik menjadi mengepalai satu-satu urusan ataupun menjadi pemungut zakat dan sebagainya, istilahnya amil. Yang diminta ini ialah jawatan. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bila dia tanya yang tu dan dia sandarkan pula ataupun dia bandingkan seperti mana Nabi lantik si fulan itu, para ulama hadis menyatakan yang dimaksudkan oleh lelaki Ansar ini ialah Amru bin Al-As radhiyallahu anhu. Siapa Amru bin Al-As? Amru bin Al-As ialah dari kalangan orang Makkah, adalah orang Muhajirin. Amru bin Al-As ini ialah salah seorang daripada pemimpin politik Makkah, selalu menjadi diplomat. Orang Mekah hantar dia untuk berunding. Dan antara kecekapan Amru ini ialah dia pandai dalam siasat, dalam politik dia pandai. Dia pandai dalam pentadbiran. Dan terkenal Amru bin Al-As ini memang dalam bidang urusan politik ini. Jadi dia tanya, kenapa tak lantik dia macam mana Nabi lantik Amru ni? Nabi hantar wakil mengajar Al-Quran ataupun memimpin. Amru bin Al-As ini di zaman Umar, dia merupakan gubernur di Mesir. Dia gubernur di Mesir. Mesir itu satu tempat yang baru dibuka, baru Islam. Saya bukan orang Islam kat situ. Dia bukan Islam zaman Nabi, di Islam zaman kemudian sikit. Jadi di situ ada ramai orang Qibti, Koptik Kristian kan. Yang di Mesir sekarang yang tengah bergolak ni. Jadi Amru bin Al-As ini dilantik di situ. Baik, apa isunya di sini tuan-tuan? Sebelum kita masuk kepada apa yang dimaksudkan oleh hadis ini yang dibabkan oleh Al-Imam An-Nawawi, kita nak sebut di sini apa isu yang boleh dibangkitkan. Isunya ialah boleh ataupun tidak seorang orang yang beriman itu minta dilantik untuk memegang satu-satu jawatan. Itu dibahaskan karena terdapat larangan untuk minta, dan terdapat perkataan ataupun nasihat Nabi SAW kepada Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu an. Nabi dengan Abu Dzar ni bukan orang senang, bukan, dia ialah orang yang tenang, wara', orang tua. Nabi pernah menyatakan sayang Nabi kepada Abu Dzar. Tapi satu ketika Abu Dzar minta jawatan daripada Nabi SAW. Maka apa kata Nabi? Ya Abu Dzar, innaha la amanah wa innaha la khizyun, innaka la dha'ifun. Nabi mulakan, innaka la dha'ifun wa innaha la amanah wa innaha innaka la dha'ifun wa innaha la amanah wa innaha khizyun wa nadamah yaumal qiyamah. Sesungguhnya ya Abu Dzar, sesungguhnya engkau ini lemah, dan benda yang kau minta ini adalah suatu amanah, dan ia merupakan suatu kekecewaan dan penyesalan pada hari kiamat. Itu respon Nabi kepada permintaan Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu an.
Maka di sudut itu tuan-tuan, para ulama siasat syar'iyah terutamanya membincangkan apa hukum orang beriman minta jawatan. Kerana ada larangan satu, orang yang paling tidak layak adalah orang yang meminta jawatan. Kemudian nasihat Nabi kepada Abu Dzar dan penolakan. Nabi menolak permintaan Abu Dzar. Dan kalau kita baca hadis yang ini pun tadi kita tak nampak Nabi bagi respon nak bagi jawatan kat dia. Nabi cerita yang lain. Maka sebilangan ulama kata tak boleh minta jawatan. Tapi akan timbul satu masalah. Kalau tak minta jawatan, ada keadaan tertentu ataupun ada position yang tertentu, kalau benda tu dilepaskan begitu saja, maka orang lain yang akan ambil, dan orang itu mungkin lebih teruk dan lebih tidak berkeupayaan untuk satu-satu jawatan. Sedangkan Nabi SAW pernah menyatakan, idza ussidal amru ila ghairi ahlihi fantadhiris sa'ah. Apabila diserahkan suatu urusan kepada bukan ahlinya, bukan orang yang berkelayakan, maka nantikanlah saat kehancurannya. Jadi di situ ada pula ancaman agar tidak menyerahkan jawatan kepada orang yang tak layak. Jadi yang mana satu nak ambil? Lalu dilihat pula dalam Quran ada tak petunjuk benda ni? Dalam Quran ada cerita yang macam ini. Kalau tuan-tuan buka surah Yusuf, tuan-tuan tahu cerita surah Yusuf kan? Ramai kita tahu. Dalam kisah yang dipaparkan dalam surah Yusuf, selepas Nabi Yusuf alaihi salam dipenjarakan. Kita tahu cerita dia dikhianati oleh abang-abang dia pelempar dia masuk dalam telaga tengah padang pasir tu. Kemudian dia diselamatkan, dibawa pergi ke Mesir, dia dijual kepada pembesar Mesir, dia dibela oleh pasangan suami isteri itu. Kemudian bila dah remaja, dikhianati pula oleh perempuan itu. Kemudian menyebabkan dia dimasukkan dalam penjara. Masa dalam penjara, dia berjumpa dengan dua orang kawan, satu sel dia tu, dia tafsirkan mimpi. Lepas tu seorang mati kena hukum bunuh, yang seorang lagi bebas. Lupa kat dia tu, bukan lupa 2-3 hari, lupa bertahun-tahun. Lepas tu bila Raja Mesir mimpi, maka kawan yang selamat tadi baru teringat, hari tu kawan satu sel dalam penjara pandai mentadbir mimpi. Baru dia habaq kat Raja ada seorang boleh tolong. Bila Yusuf alaihissalam mentakwilkan, mentafsirkan mimpi, dan apa yang ditakbirkan itu menjadi betul, dan setiap percadangan Nabi Yusuf itu telah dilaksanakan, maka Yusuf dibebaskan. Apa permintaan Yusuf? Dia kata minta bayak dia pegang khazanah, minta dia pegang perbendaharaan negara. Dia minta jawatan tu, bukan jadi raja. Mana boleh jadi raja? Dia minta kat raja kan? Dia minta untuk jadi menteri perbendaharaan negara yang menjaga hasil negara, dan Raja Mesir bagi kat dia. Jadi ada seakan-akan pertembungan. Baca Quran, Allah ceritakan kisah Nabi Yusuf. Apa fungsi cerita Nabi Yusuf tu kalau bukan untuk dicontohi dan diambil pengajaran? Maka di situ ulama usul pula bincang, adakah kisah Nabi Yusuf itu menjadi sandaran hukum kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ataupun tidak? Dia pergi belakang lagi, lajak kepada yang lebih asas. Hak cerita-cerita silam, cerita umat yang terdahulu, adakah dia menjadi sumber syarak kepada orang umat Nabi ataupun bukan? Maka di situ para ulama usul berbeza pandangan. Sebahagian kata selama mana tidak ada syariat yang baru, hak tu kita kira dia. Manakala sebahagian lagi ulama kata mana-mana yang tidak ada dalil kata sama, maka kita tak boleh terima. Yang lepas tu hak depa, hak kita baru belaka. Itu khilaf pula di kalangan ulama. Pasal tu tuan-tuan, cerita beragama ni, para ulama mujtahidin
berhempas pulas untuk memahami nas, nak faham Quran, nak faham hadis, nak keluar, nak simpulkan hukum. Dia bukan main melengung macam tu, masuk rumah, masuk bilik tidur lena, mimpi jadi hujah. No. Mimpi tak termasuk dalam hujah. Perasaan syok, seronok, itu bukan hujah. Ramainya orang yang menghadiri satu-satu perkara, itu juga bukan hujah kebenaran. Dia tak termasuk dalam senarai yang dibincangkan oleh para ulama mujtahidin, imam-imam yang besar dulu ni. Abu Hanifah, Malik, Asy-Syafi'i, Ahmad, dan ramai lagi yang sebelum dan selepas mereka. Baik, jadi kembali kepada isu tadi, bagi yang berpegang bahawasanya syariat Nabi Yusuf itu, makna perbuatan Nabi Yusuf itu adalah perbuatan yang diizinkan oleh Allah Ta'ala, kemudian Allah paparkan cerita tu di situ, maknanya adalah pengajaran yang boleh diambil oleh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pasal takkan cerita tu main sia-sia, cerita saja tak boleh ambil contoh. Dah, itu bukan cerita Quran. Malah Allah Ta'ala begitu, kisah Yusuf ini ialah ahsanal qasas, cerita sebaik-baik cerita. Maka ulama yang mengambil kisah Nabi Yusuf tadi kata, maknanya boleh untuk seorang mukmin itu apabila ia berkelayakan untuk dia minta satu-satu jawatan. Hak Nabi tak bagi tadi, yang Nabi tak bagi itu ada ditafsirkan. Baik, macam mana Nabi tafsirkan? Macam mana ditafsirkan oleh para ulama? Al-Imam Al-Ghazali umpamanya antara yang menyebut tentang perkara ini. Kalaulah seseorang itu dia minta satu-satu jawatan tanpa ada alasan syarak, dan dia itu sendiri tidak berkemampuan ataupun diragukan kemampuannya, maka yang jenis macam ni dia tak boleh minta jawatan. Bila minta jawatan itu boleh menghilangkan kelayakan dia. Tu dulu ada prinsip, siapa-siapa yang lobi minta jadi calon pilihan raya, awal lagi nama tu kena gugur. Dululah tak tahu. Dulu lagu tu. Bukan dua belah lah, sebelah satu pihak ya, ada satu parti. Siapa yang lobi nama untuk jadi calon, nama tu awal dia kena gugur. Sekarang tak tahu. Lama dah tinggal. Kalau disangsikan atau memang tak layak, maka orang tak boleh minta. Yang keduanya ialah kalau dia layak dan dia minta untuk pegang, maka dia kena pertimbangkan untuk dia boleh pertimbang untuk dia minta. Dan sekiranya dia yang paling layak, kemudian kalau dia tak ambil yang tu, dia tak minta yang tu, benda tu akan dapat kepada orang yang tidak layak, maka di saat itu orang yang macam ini, seperti yang disandarkan perkataan kepada Al-Ghazali, menyatakan dia mesti minta jawatan tu, mengelakkan daripada kerosakan. Pasal ancaman Nabi tadi, apabila satu urusan diserahkan kepada orang yang tidak berkelayakan, maka tunggulah saat kehancurannya. Jadi dalam bab itu tuan-tuan, bila kita membaca dalil, bila kita cuba memahami satu-satu isu, kita kena lihat dalil tu dalam bentuk yang agak luas. Dalil yang seakan-akan bersetuju dan dalil seakan-akan yang menyekat. Dia tak boleh baca satu dalil, terus kata maknanya tak boleh terus, jangan siapa pun minta jawatan. Akhirnya semua jawatan apa nama dalam urusan pentadbiran masyarakat serah belaka pada orang jahil, serah belaka pada orang fasik, orang beriman tak campur apa, duduk masjid. Boleh macam tu? Tentu tak boleh. Tentu saja akal kita yang waras takkan boleh terima idea yang macam tu. Kalau ada orang kata tak apalah, benda berebut jawatan ni bukan kehendak Islam, dia kata Islam tak ajak kita untuk berebut bertanding pilihan raya apa semua. Habis tu nak serah kat semua orang fasik, nak serah kat orang beriman belaka, yang kita duduk tengok saja. Tentu bukan itu yang dimaksudkan oleh agama. Maka dengan itu perlu ada orang yang menampilkan diri, menawarkan diri dia untuk pegang jawatan itu. Dan bila Nabi sebut kepada Abu Dzar, innaha la amanah, maknanya amanah tu bukan takat untuk Abu Dzar, amanah tu untuk setiap orang yang nak pegang. Dan bila dia amanah, dia akan dipertanggungjawabkan oleh Allah Ta'ala.
Dan bagi orang yang tak mampu untuk pegang tu, dan dia nak juga pegang benda tu yang Nabi kata Abu Dhar hang lemah. Kalau orang lemah, orang tak mampu, lemah bukan makna dia tak baik. Abu Dhar orang yang sangat soleh, tapi dia tak boleh pegang jawatan tu. Pasal tu bukan semua orang baik, orang warak dia boleh pegang satu-satu jawatan. Dia kena bagi ke orang lain sama. Dia kena ambil kira kepada keupayaan dan kemampuan. Itu yang disebutkan oleh dalam dialog antara anak perempuan Nabi Shu'aib dengan bapaknya bila nak minta ambil Musa bekerja. Inna khaira man istajartal qawiyul amin. Sesungguhnya yang sebaik-baik orang untuk kau ambil bekerja ialah yang kuat dan yang amanah. Jadi kalaulah orang tu dia berkeupayaan dan ini amanah yang dia kena pikul, maka dia ambil. Kalaulah dia gagal ataupun dia selepas dia berusaha, maka itu hisabnya di sisi Allah Ta'ala, mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan pengampunan. Tapi kalau dah memang dia tahu dia memang tak layak, dia memang tak amanah, dia memang tak mampu nak buat kerja yang macam itu, maka itu hanya akan menjadi kekecewaan dan penyesalan pada hari kiamat. Kerana itu memegang jawatan apa jua bentuk sekalipun bukan untuk tujuan seronok-seronok diri, kerana dia amanah dan dia akan menjadi beban pada hari akhirat untuk orang yang gagal melaksanakannya, orang yang tak buat dengan betul. Yang tu tuan-tuan. Baik, habis satu bahagian daripada hadis ini, maka Nabi SAW alihkan persoalan itu kepada benda lain. Nabi berkata, innakum satalqawna ba'di athara. Sesungguhnya engkau akan berjumpa lepas aku tak ada nanti ni, selepas kewafatan aku nanti, kau akan menjumpa suatu perangai, suatu sifat athara, penting diri. Kalau kita nak kaitkan dengan persoalan itu, tentu saja Nabi tak kona tak ada kena mengena kan. Nak dikaitkan betapa orang yang mementingkan diri ini adalah antara benda yang menyebabkan dia tidak layak untuk menjadi pemimpin. Yang tu antara yang boleh kita faham. Dan bila seorang tu menjadi pemimpin ataupun dipertanggungjawabkan dengan satu-satu amanah, antara benda yang mesti ada pada diri dia ialah dia jangan pentingkan diri. Kalau tidak, orang ini akan termasuk dari kalangan pemimpin yang jahat, pemimpin yang buruk. Dan banyak ancaman Nabi SAW ke atas orang-orang yang memegang urusan umat lalu tidak melaksanakannya dengan betul. Banyak ancaman Nabi, antaranya yang Nabi ancam adalah orang yang menyusahkan umat. Nabi minta, Allahumma man syaqqa ala ummati fashquq alaihi. Hadis Nabi itu, Nabi berdoa, ya Allah, barang siapa yang menyusahkan umat aku, maka kau susahkanlah dia. Pasal tu kalau tuan-tuan nak jadi pemimpin, bila kita tahu kita adalah pemimpin, terutamanya kalau nak pegang besar negara, negeri, ketua ke bawah dan sebagainya, apa-apa saja keputusan dan apa nama dasar yang kita buat, jangan sampai bertujuan menyusahkan umat. Pasal sebelum kita buat yang tu, Nabi doa siap dah 1400 tahun dulu. Nabi tak hadkan doa tu hanya untuk di Mekah, di Madinah, hanya untuk Arab atau Parsi. Nabi doa umum, barang siapa yang Allah Ta'ala berikan kepada dia pemerintahan, man walla min amri ummati syai'an fashaqqa alaihim fashquq alaihi. Ya Allah, barang siapa yang kau berikan kepada mereka ini urusan umat aku, jadi pemimpin, lalu dia menyusahkan mereka, fashquq alaihi, kau susahkan dia. Nabi jat doa tuan-tuan, bukan doa Pak Imam, bukan doa Ustaz, bukan doa tuan-tuan, doa Nabi. Tak takut Nabi doa.
Dan Nabi doa tu bagi susah pada orang yang menyusahkan. Karena itu jangan senang-senang tuan-tuan kata, oh kalau kita pegang jawatan ni kita kira ada masuk, ada duit boleh masuk, ada main, boleh senang lenang. Tak. Bukan arti senang lenang. Dia adalah arti kesusahan. Kalau kita membuat dasar-dasar yang menyusahkan orang ramai, itu yang sebenarnya menakutkan. Itu yang setiap orang bila dia tiap kali dah tiba mesyuarat agung ke, dah tiba mesyuarat pemilihan ke, apakah dia kena fikir banyak benda-benda yang macam tu. Tapi kalau orang tu dia mampu untuk melaksanakan yang terbaik, maka apa kata Nabi? Nabi kata sab'atun, 7 golongan yang Allah Ta'ala lindungi dia dengan lembayung arash Allah Ta'ala, yauma la dhilla illa dhilluh, yang tidak ada lindungan melainkan lindungan Allah Ta'ala. Nabi letak hak mula-mula sekali, imamun adil, pemimpin yang adil. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi Nabi sebutkan nanti lepas aku tak ada kamu akan jumpa dengan manusia yang sikapnya pentingkan diri sendiri. Dan orang ini nanti akan naik jadi pemimpin. Orang ini nanti akan jadi amil, akan jadi orang yang memegang urusan umat. Dan ternyata tuan-tuan, sejak zaman berzaman kita lalu terjumpa berapa banyak pemimpin yang mementingkan umat lebih daripada pentingkan dirinya sendiri. Dan Nabi SAW sebut apabila sampai ke tahap itu, Nabi kata fasbiru, bersabarlah kamu. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau kita nak kaitkan perkataan Nabi ini, dia satunya ialah yang kita boleh faham, orang-orang yang pentingkan diri ini akan menjadi satu punca kepada ketidaktentraman. Orang yang pentingkan diri ini, dia akan menyebabkan ketidakstabilan. Orang akan jadi marah. Dan selalunya reaksi kepada kemarahan, reaksi kepada perkara ini ialah kemarahan. Dan kemarahan akan membawa kepada kerosakan, ketidakstabilan, barangkali kerusuhan dan sebagainya. Maka Nabi SAW perintahkan supaya bersabar. Kerana sabar itu merupakan tahap yang sangat tinggi untuk menahan diri kita daripada melakukan perkara yang mungkar. Jadi, tuan-tuan yang dirahmati Allah, bila kita berdepan dengan situasi yang begini, Nabi perintahkan untuk bersabar. Baik, orang nanti akan kata, apa maksud yang Nabi kata sabar itu? Adakah maksudnya duduk diam saja, redha, terima apa saja, seperti mana yang dipahami oleh segelintir manusia? Yang tu ke? Kalau yang tu sedap banyak tuan-tuan. Dan cara fikir yang macam itulah satu ketika dulu pernah meracuni pemikiran sebahagian umat Islam ketika golongan penjajah datang masuk ke negara orang Islam. Masuk penjajah bentawan, penjajah ambil semua harta orang Islam. Tak apa, kita sabar, ini sudah ditentukan oleh Allah. Allah sudah menentukan mereka menjadi pemimpin kita. Ya, itu pernah berlaku di tanah Arab, di tanah Turki. Yang anggap ini semua adalah ketentuan daripada Allah yang kita tak boleh nak pindah dan ubah dah, maka kita terima saja dengan redha. Itu satu puak. Satu lagi golongan ialah yang akan melakukan penentangan. Dan penentangan ialah benda itu akan menyebabkan berlakunya pertumpahan darah dan sebagainya. Maka tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, hadis yang seperti ini tidak boleh dibaca hanya dia satu dan kita kembangkan dia dalam bentuk yang sangat luas, mengenepikan banyak dalil-dalil yang lain.
Maka wallahu ta'ala a'lam, apa yang boleh kita simpulkan dan boleh kita faham, yang pertama sekali, kita tidak boleh redha dengan bentuk-bentuk kezaliman. Nabi perintahkan kita bersabar, bukan maknanya kita kena redha, bukan maknanya kita kena berdiam diri. Karena masih ada lagi perintah Nabi supaya mencegah dan mengubah kemungkaran. Kan? Kita tahu tentang baca man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa illam yastati' fa bi lisanihi fa illam yastati' fa bi qalbihi wa dzalika adhaful iman. Dan ada lafaz yang lain, barang siapa yang melihat kemungkaran hendaklah dia mencegah dengan tangannya, dan kalau dia tidak mampu hendaklah dengan lidahnya, dan kalau dia tidak mampu maka hendaklah dengan hatinya, dan yang demikian itu adalah selemah-lemah iman. Baik, jadi dalil tu tak boleh kita campak buang pasal Nabi dah suruh sabar, kita diam jangan buat apa-apa. Itu salah. Jadi macam mana nak apply sabar ini? Wallahu a'lam. Maksud sabar itu kalau boleh kita nak harmonikan dengan dalil-dalil yang lain, maksudnya ialah jangan sampai kita mencetuskan sesuatu yang mengakibatkan keadaan yang lebih buruk daripada yang sedia ada. Tapi bukan bermakna kita kena duduk diam, redha, tak boleh buat apa-apa. Tetap juga usaha untuk mengubah, usaha untuk menasihat, usaha untuk menyampaikan mesej itu mesti dilakukan. Dan Nabi sebutkan tentang orang yang menegakkan kebenaran ini. Nabi kata apa? Sayyidus syuhada'u Hamzah, penghulu orang syahid itu Hamzah. Wa rajulun, orang lelaki yang berkata amamal jair, ya zalim, wahai orang zalim, faqatalah, lalu dia dibunuh. Maknanya kena sebut, kena tegur kemungkaran dan kezaliman, tapi dilarang untuk mencetuskan sesuatu yang natijah dia lebih buruk daripada yang sedia ada. Dan tidak dinafikan mungkin sampai kepada setengah-setengah keadaan memang satu-satu orang beriman tu tak boleh nak buat apa, dia memang kena diam aja. Sebagaimana tuan-tuan yang pernah berlaku di negara-negara komunis satu ketika dulu, apa yang boleh orang Islam buat? Dia kena berdiam diri. Bukan takat berdiam diri, ibadat hak yang rutin yang patut jadi syiar, solat jamaah, azan, baca Quran, hak tu semua tak boleh buat depan publik, semua kena menyorok-menyorok kan. Pasal kalau dia cuba buat macam tu akan menyebabkan habis satu komuniti, nanti mungkin akan dizalimi. Jadi buat dalam keadaan sembunyi-sembunyi. Itu antara ujian yang Allah Ta'ala bagi kepada umat ini. Jadi sekali lagi, bila kita berhadapan dengan orang-orang yang berkepentingan diri, yang mementingkan diri, maka itu mungkin akan menimbulkan kekacauan. Nabi suruh sabar, dalam arti kata jangan timbulkan sesuatu yang lebih merosakkan, kerana reaksi itu selalunya akan jadi melampau. Tapi dalam masa yang sama perlu difikirkan jalan untuk mengubah kemungkaran yang ada dalam konteks negara kita, dalam konteks negara umat Islam yang banyak. Dalam dunia moden, rata-rata negara umat Islam menggunakan sistem demokrasi yang ada pilihan raya. Maka itu merupakan salah satu daripada beberapa cara untuk melakukan perubahan dalam negara. Dia bukan satu-satunya cara, banyak cara lain, tapi tidak boleh untuk dinafikan itu juga salah satu cara yang patut dilalui. Maka orang yang mampu, orang yang berkemampuan, yang berkeupayaan untuk lalu jalan itu, dia lalu jalan tu. Dia berikan sumbangan dalam laluan politik dia tu. Dia masuk pilihan raya, dia tawarkan perkhidmatan yang terbaik. Dan kalau dia menang, dia laksanakan amanah tu betul-betul. Dan kalau dia kalah, dia kena bersabar, dia kena usaha lagi. Dan orang lain kena berusaha dalam bentuk-bentuk yang lain juga. Namun untuk diputuskan semua kena angkat senjata, buat kacau bilau, tumpahkan darah, yang tu tidak diajarkan oleh agama. Yang tu tak termasuk. Beza
kalau yang datang itu ialah penjajah asing datang main zaman Jepun dulu, zaman British, hak tu zaman memang terang. Orang numai daripada luar datang menjarah, datang untuk merampas harta kita, maka yang tu boleh sampai ke tahap menumpahkan darah, dan orang yang mati mempertahankan hak dia, maka dia mati syahid. Jadi situasi itu berbeza. Dan apa lagi Nabi SAW janjikan dalam hadis ini? Nabi suruh sabar. Ni maknanya nak ambil cerita, kalau golongan yang sampai dia tak boleh nak buat apa, tak nak bergerak, dia kena pegang dengan iman tu seorang diri. Maknanya orang yang berpegang dengan kebenaran tu mungkin jadi sangat sikit, sangat kecil, dan tak boleh nak buat apa. Nabi kata orang ni kena sabar, dan sabarnya itu tuan-tuan, Nabi kata sampai kamu berjumpa aku di haud, di telaga. Bila nak jumpa Nabi kat telaga ni? Selepas kiamat nanti. Dan telaga tu duduk di mana? Telaga tu duduk dalam syurga. Telaga Nabi SAW duduk dalam syurga. Dan hadis ini tuan-tuan merupakan salah satu daripada beberapa hadis yang mengisbatkan, yang menyatakan adanya telaga khas untuk baginda sallallahu alaihi wasallam, yang mana sebahagian ulama mengaitkan inilah telaga yang dinamakan dengan Al-Kautsar. Sebahagian ulama kata Al-Kautsar, ada lagi yang kata ada telaga lain. Wallahu taala a'lam. Benda akhirat kita pun nak jumpa lagi. Kita harap kita boleh masuk syurga, dapat haud tu. Tak kiralah nama dia yang mana satu, kan? Baik. Jadi maknanya kalau orang tanya iman apa nama, antara akidah orang beriman, akidah ahli sunnah wal jamaah, mengimani adanya suatu telaga khas yang Allah Ta'ala sediakan untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, memberi minum kepada Nabi dan kepada orang-orang yang diberikan kelebihan untuk minum dalam telaga tersebut. Mudah-mudahan Allah Ta'ala pilih kita untuk termasuk dalam kalangan yang boleh minum air daripada telaga tersebut. Baik, jadi apa kaitan telaga itu tadi dengan cerita ni? Maksudnya apabila seorang itu dia bersabar dengan tekanan yang dia terima, dia bersabar menghadapi kezaliman yang merata, dia bersabar menghadapi orang-orang yang zalim, yang jahat ini tadi, dan dia tidak sampai ke tahap melakukan kemungkaran yang lain, atau dia tidak menyebabkan berlakunya kemusnahan dan kerosakan, maka orang yang macam ini bila dia mati, matinya itu dalam keadaan iman, matinya itu dalam keadaan dia bersabar. Dan orang-orang yang begini insya-Allah masuk dalam syurga, dia dapat jumpa balik dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jumpa di mana? Jumpa di Al-Haud, jumpa di telaga dalam syurga nanti. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalaulah kita nak ambil satu pengajaran besar daripada sini, iaitu besarnya nilai sabar. Besarnya nilai sabar. Dan yang penting kita tahu letak sabar tu di mana dan bagaimana suasananya. Bila sabar itu merupakan antara petua dapat jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nak jumpa di mana? Bukan jumpa dalam majlis selawat, bukan jumpa Nabi masa tengah duk berqasidah tu. Nabi tak turun lah. Kada orang kata nampak dak. Nabi tak keluar turun. Pasal apa tak boleh pula? Tak boleh pasal Nabi duduk di alam lain. Nabi duduk di alam barzakh. Nabi kan hidup. Allah Ta'ala sebut tentang orang-orang yang syahid itu hidup. Ya, hidup. Allah Ta'ala kata hidup inda rabbihim, hidup di sisi Tuhannya, bukan hidup sekali hidup dengan kita. Dah Allah sebut innaka mayyitun wa innahum lamayyitun. Engkau mati Muhammad. Mati dari sudut sisi hubungan dengan manusia. Nabi tu kiranya mati, nyawanya diambil, keluar nyawa daripada jasad. Tu yang Nabi tak bangkit tu. Bila Nabi dah diambil nyawa, sampaikan terpaksa para sahabat Nabi Ali, Miqdad kena fikir macam mana nak mandikan jenazah Nabi ni, sampai mereka kemudiannya dilenakan oleh Allah Ta'ala. Datang suara habakkan dekat mereka ni, bagaimana nak menguruskan mandi mayat Nabi ni. Dalam yang kata Nabi tu dah mati, Nabi tu dah wafat,
Kita mati, kita wajak pula. Wafat, bahasa Arab wafat, bahasa Melayu mati, sama aja. Nabi yang wafat itu ialah ketika Abu Bakar berhimpun dengan para sahabat yang lain. Abu Bakar menenangkan Umar, para sahabat yang kelang kabut, yang kesedihan, bersyarat pula nak lantik siapa akan jadi pemimpin. Itu pasal apa? Pasal Nabi wafat dah lah. Jadi takkan hak cerita Nabi wafat tu berkontradik dengan hak cerita orang syahid itu hidup, Nabi itu hidup. Dia takkan bertembung, takkan Allah Ta'ala salah. Maksudnya ialah hak ni mati dalam hubungan dunia, yang tu hidup di sisi Allah, di alamnya, alam yang lain. Tu orang kata pula habis tu, kalau dah duduk ke alam barzah, takkan apa nama Nabi tak boleh muncul masa majlis selawat tu. Bukan masalah Nabi boleh muncul tak boleh muncul. Allah Ta'ala yang maha berkuasa, idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Kalau Allah Ta'ala berkehendaki sesuatu, Allah kata jadi, jadilah benda tu. Kalau Allah nak jadikan Nabi muncul masa tu, Allah maha berkuasa. Betul? Betul. Tapi masalahnya kita nak buktikan betul ke Allah jadikan yang tu. Siapa yang habah? Amanah bukti dia. Kalau ada orang nampak yang dia nampak tu bukan Nabi, yang dia nampak tu halusinasi, khayalan dia. Nabi tidak akan bangkit daripada makamnya, daripada kuburnya untuk jumpa balik kita di alam dunia. Tak ada, tuan-tuan. Sahabat ni tadi pun Nabi janji jumpa ni mana? Jumpa di syurga. Kalaulah Nabi tu boleh bangkit balik hidup, Nabi bukan bangkit hidup untuk menyertai majlis qasidah selawat berjanji, tuan-tuan. Nabi sangat penting untuk bangkit ketika umat sedang kelang kelibut, pening bincang siapa nak jadi pengganti Nabi ni. Nabi keluar sat dia kata, lantik Abu Bakar, selesai cerita. Lantik Ali, tengok, selesai cerita. Tak ada kan? Masa sahabat Nabi, anak-anak sahabat ketika pemberontak mengelilingi rumah Uthman, nak bunuh Uthman, khalifah ni, bukan orang zalim, pemimpin, menantu Nabi, sahabat Nabi yang dalam ranking yang ketiga lepas Abu Bakar dan Umar. Kalaulah Nabi ni boleh muncul masa tu, Nabi muncul saat depan pintu, balik, ini sahabat aku, selesai cerita. Tapi ada tak Nabi macam tu? Tak ada. Takkanlah tu ustaz kita besar darjat daripada Uthman. Tang ustaz, Nabi boleh pimpin jalan sampai duduk ke tempat ceramah. Uthman tu takkan Nabi biar lagu tu je. Tu menantu Nabi tu, dua anak Nabi bagi kat dia. Sampai Uthman baca Quran, pemberontak masuk kerat, habis putus 4 jari. Mati ditikam beramai-ramai. Bukan sekali rodok, berapa kali kena tu. Tu Uthman. Kalaulah Nabi muncul, patut masa tu Nabi muncul. Ataupun masa Umar tengah mengimamkan solat subuh, datang Abu Lu'lu'ah, orang Parsi yang dimuliakan oleh Syiah Iran sekarang ni, masa nak tikam, patut Nabi muncul kali kata bagi warning kat Umar ke, jaga-jaga orang belakang nak tikam. Tak ada juga benda tu kan. Jadi jangan cakap mengarutlah kata hak Nabi muncul ke, Nabi akan ada sekali, bila baca sekian-sekian Nabi akan datang sekali. Tak, Nabi tak datang. Kalau yang kata datang, dia kena bawa datang dalil, bukan datang dengan sangkaan, kerana dalil tidak menyokong yang tu. Kalau orang kata dia mimpi jumpa Nabi, mimpi cerita lain. Mimpi ni terbang pergi angkasa pun tak apa, duduk makan dinosaur pun tak apa, tu mimpi. Tapi kalau kata cerita jumpa secara jaga, tak. Kalau orang kata tak, dia bukan jumpa, dia jumpa secara dia jaga, tapi dia nampak perasaan. Yang tu perasaan, bukan batang tubuh Nabi mai keluar depan mata. Lain. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, kerana tu kita nak kena berhati-hati dalam fenomena, dalam suasana yang ada sekarang ni. Orang pakai seronok sampai hilang puncak. Bila kita tegur, dia berkata kita ada penyakit hati. Bukan penyakit hati, sakit hati. Sakit hati pasal agama tu dibuat main dan dijual beli dengan harga yang murah. Tinggalkan habis semua nas
Hanya untuk beberapa benda yang macam ni. Yang tu. Tak apa, lagi cerita tu panjang pula. Kita ambil satu lagi hadis bagi habis tajuk kita malam ni. Qala musannif wa an Abi Ibrahim Abdullah bin Abi Aufa radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ba'd ayyamihi allati laqiya fiha al-aduwa intadhara hatta idza malat asy-syamsu qama fihim faqal ya ayyuhan nas la tatamannaw liqa al-adu was'alullah al-afiyah fa idza laqitumuhum fasbiru wa'lamu anna al-jannata tahta dhilalis suyuf. Thumma qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam Allahumma munzilal kitab wa mujriyas sahab wa hazimal ahzab ihzimhum wansurna alaihim. Muttafaqun alaih. Dan daripada Abi Ibrahim Abdullah bin Abi Aufa radhiyallahu anhuma, dia menceritakan bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada suatu hari daripada beberapa peperangan yang baginda sertai, sedang bersiap sedia berhadapan dengan musuhnya. Baginda telah menunggu sehingga matahari gelincir. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam berdiri di tengah-tengah mereka, jadi tengah-tengah sahabat, seraya berkata, wahai sekalian manusia, janganlah kamu berharap-harap hendak berjumpa dengan musuh, dan pohonlah afiah, yakni kekuatan dari Allah. Kemudian apabila kamu berhadapan dengan musuh, hendaklah kamu bersabar. Ketahuilah olehmu bahawa syurga itu di bawah bayangan pedang. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa, Allahumma munzilal kitab, ya Allah yang menurunkan al-kitab, wa mujriyas sahab, yang menggerakkan awan, wa hazimal ahzab, dan yang mengalahkan musuh-musuh, ihzimhum, kalahkanlah mereka, wansurna alaihim, dan berikanlah kami kemenangan ke atas mereka. Hadis muttafaqun alaih, riwayat Al-Bukhari, Muslim. Baik, apa cerita dalam hadis ni? Cerita ni satunya ialah Nabi sedang bersiap untuk peperangan. Nabi bukan menyertai satu dua perang, tapi ada beberapa peperangan. Daripada mula Nabi pi perang Badar, sampailah kepada perang Uhud, perang Ahzab, perang Tabuk, apa lagi beberapa perang yang lain yang Nabi pi. Ada juga yang Nabi tak pi. Tapi nak ceritakan yang disebutkan oleh Abdullah bin Abi Aufa ini ialah dalam banyak-banyak perang tu ada satu hari ketika Nabi sedang bersiap sedia ni, Nabi tunggu sampai matahari condong. Maknanya idza malatis syam ini disebutkan bahawasanya matahari gelincir, matahari tegak, dia turun condong. Maknanya dekat-dekat kira zuhur lah kan. Nabi berdiri tempat yang tinggi. Nabi berkata kepada para sahabat tentera Nabi yang sedang bersiap itu, Nabi berkata, wahai sekalian manusia, janganlah kamu bercita-cita berjumpa musuh. Ini tuan-tuan peringatan kepada Nabi, bagi peringat kepada sahabat, dan ini juga adalah peringatan untuk semua umat Nabi. Kenapa perlu diperingatkan begini? Kerana ada manusia masa belum jadi apa-apa peperangan, masa suasana tengah mungkin aman ataupun suasana belum ada tercetus apa-apa, semangat berkobar-kobar. Orang jenis semangat berkobar-kobar ni, dia mulai cakap tu gebang dia besar. Kalau dia sembang kedai kopi, dia boleh tepuk meja, selera habis cawan-cawan semua kan. Tang cerita nak lawan musuh ni anytime, bila saja habaq mai, kita pi. Betul ke orang macam ni? Tuan-tuan yang dirahmati Allah, benda ni disebutkan dalam sirah, disebutkan betapa ada di kalangan sahabat masa ditindas di Mekah tu,
Mereka tanya bila nak boleh bangkit lawan, bila nak boleh melawan. Masa tu belum turun ayat lagi untuk izin perang. Bila begitu juga bila berada di Madinah, masing-masing rasa bila boleh kita nak lawan dengan Quraisy ni. Pasal Quraisy dah ambil rampas rata orang muhajirin yang ada di Mekah, yang pindah tu, rata mereka semua mereka rampas. Tapi pada hari yang Allah izinkan perang, di celah-celah masyarakat Islam tu ada yang bunyi, pasal apa nak kena perang pula. Tambah pula adanya golongan munafik. Golongan munafik ni dia akan mula bergerak. Dia akan cucuk mana-mana manusia yang ada, sahabat Nabi yang ada, dan mana yang imannya tak berapa nak kukuh dalam bab itu, dia mula ada rasa cuak. Hak sebelum tu punya semangat kata nak lawan, bila kata diizinkan perang, dia berkata kalau tak ada syariat perang pun tak apa. Bila kata diseru nak pi ni. Dan itu sebenarnya bukan kata cerita sahabat Nabi itu tak apalah mereka sebagai tu, baru masuk Islam kemudian nak kena tarbiyah dan sebagainya. Dia benda tu, sifat buruk tu dia turun sampailah ke zaman kita. Masa tak ada musuh, masa baru bunyi kata nak melawan, semua pakat semangat, jom kita pergi dulu, tak dandan nak pergi. Semangat, siapa yang rasa nampak macam slow relax, kita kata ceroy. Tak ada semangat Islam. Tapi bila hari tercetusnya perang, hari berlakunya pertarungan dan pertempuran, belum tentu hak bergebang tu akan duduk depan. Barangkali dia dulu lari duduk belakang. Saya ada kawan cerita lama ni, dia masa dia mengaji di Pakistan, India, dia punya di India pergi Pakistan. Antara nak pi tu dia kata ramailah jenis bergebang, kita nak pi berjuang sekali, nak pi perang sekali dengan mujahidin ni, lawan dengan Rusia apa semua ni. Hari masa mereka bersiap nak pi, dengar bunyi bom, lari masuk dalam khemah. Dia kata hak yang bergebang ni ketak terus, tak keluar, hantar balik tengah, tak pergi depan lah. Hak yang bunyi yang kata hebat tu. Jadi pasal tu tuan-tuan, benda yang macam ini kita, Nabi tak bagi kita untuk kita berharap untuk bertemu musuh. Tak payah duk cabar-cabar. Tak payah kita nak cabar untuk berjumpa, bertembung dan sebagainya. Itu pesan Nabi. Pasal apa macam tu? Pasal bimbang kita tak boleh tanggung apa yang kita cakap tu. Kita tak boleh laksana apa yang kita kata begitu. Bimbang hak kita cakap itu tak berapa nak ikhlas. Itu satu perkara lagi. Time cabar, time kita nak yang ni semua semangat. Tapi bila hari datang, belum tentu kita boleh sambut benda tu. Jadi kerana itu Nabi kata la tatamannau liqa'al adu. Jumpa musuh ni tuan-tuan bukan kerja seronok-seronok, senang-senang. Tambahlah itu pertempuran, peperangan dan sebagainya. Ia merupakan satu penderitaan. Orang mesra tengok kita pun susah, kalau kita keluar nak pergi lawan dengan orang pun susah. Itu yang berlaku zaman Nabi. Bila Quraisy buat keputusan untuk datang langgak Madinah dalam perang Ahzab, perang Khandaq kan, apa jadi pada Madinah? Kebuluran, habis putih bekalan makanan, lapak semua tu. Masa duk korek Khandaq tu, korek lubang, pakat lapak mereka, putih hubungan, susah. Itu yang masa orang nak ambil serang. Kalau yang tentera Nabi sendiri bersiap nak keluar lawan pun, bukan boleh bawa segala gedung, segala makanan nak pergi, bekalan terhad. Dan Nabi suruh pergi, tambah masa yang macam perang Tabuk, dalam musim yang sangat panas, pergi jauh pula tu. Walaupun alhamdulillah kemudiannya tak terjadi peperangan, tapi masa pergi tu penderitaan, letih dan sebagainya. Jadi cerita berjumpa musuh ini satu benda yang bukan seronok. Dia bukan, maksudnya bukan benda yang boleh diangan-angankan untuk jumpa. Pasal dia susah dan kita tak tahu lagi kita mampu atau tidak untuk mengharunginya. Dan oleh kerana itu Nabi SAW bagikan perintah yang berikutnya, was'alullahal afiyah, mintakan Allah Ta'ala agar kuat. Pasal apa nak kena kuat tadi? Pasal kita nak berhadapan dengan kesusahan.
Katalah musuh sudah datang, dah bersiap untuk bertempur, kita cabar tak mau, harap bercita-cita tak payah, tapi kita kena ready, siapkan diri, minta kat Allah Ta'ala agar dikukuhkan perasaan, dikukuhkan jiwa, diberikan kekuatan fizikal dan mental, itu afiah. Dan Nabi kata, wa fa idza laqitumuhum, dan kalau kamu bertemu dengan mereka, fasbiru, hendaklah kamu sabar, hendaklah kamu sabar. Dan ada riwayat yang sebut fasbiru wasbutu, sabar dan tetap teguh. Yang ini maksudnya apa? Bila dah duduk di medan jihad, medan perang, Nabi suruh sabar, bukan makna tak melawan. Sabar maknanya bertahan dan lawan semua bentuk-bentuk ketakutan, lawan semua bentuk ancaman dengan penuh kesabaran. Kan orang yang berperang, dia kena sabar pasal apa? Pasal bila dia dapat tekanan dan diserang dan sebagainya, orang yang hilang sabar, apa akan jadi pada dia? Dia akan lari, tinggalkan medan perang. Dan antara dosa besar ialah lari daripada medan perang. Istilahnya lari, dia bukannya patah balik untuk serang semula, itu lain. Khalid bin Al-Walid radhiyallahu anhu pernah buat, masa dia Islam, masa dia belum Islam pun dia buat lawangan Nabi, masa dia dah Islam pun dia ada buat strategi, patah balik, kawan tu masuk dan serang semula. Itu teknik perang zaman sahabat dulu. Ada Khalid, ada Sa'ad, Abu Ubaidah Al-Jarrah, itu panglima Islam yang hebat. Jadi cerita ada sabar ini ialah arahan Nabi, ialah supaya jangan ada yang tergama untuk lari meninggalkan medan perang. Yang tu. Yang berikutnya pula, ada orang mungkin dia tak lari pada medan perang, dia akan berlawan, dan lawan ni tentu meletihkan. Orang akan jadi letih. Maka dengan sabar itu akan menyebabkan tenaga dia long last, bertambah panjang lagi. Pasal dia sabar. Yang tu. Yang berikutnya, dah berlawan ni tentu saja ada luka, ada cedera kan, ada kesakitan, dan nak tanggung sakit ni tuan-tuan hanya orang yang kuat dan sabar. Dan kesakitan tu bukan berhenti di situ. Kadang-kadang bila dah berlawan, masa tu selesai dah, satgi malam satgi dia mula rasa masa berlawan dia tak sakit, luka sana sini, dan habis berlawan, masa berehat, masa tu semua keluar kesakitan. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ada cerita tentang seorang lelaki yang siang harinya dia telah bunuh ramai tentera-tentera musuh. Dia bunuh, dia tebah, dia lawan, dan dia sendiri mendapat cedera yang banyak. Dan di malam harinya kemudiannya dia mati. Dia mati. Orang menghabaq kat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata apa? Ilan nar. Dia pergi neraka. Nabi kata dia masuk neraka. Terkejut. Kawan-kawan yang habaq kat Nabi ni terkejut. Pasal apa pula Nabi kata kawan ni masuk neraka? Masa dia berlawan tadi, dia bunuh ramai musuh Islam. Sampai dia sendiri luka, cedera banyak, sampai tak tinggal ruang dah, luka belaka. Tapi bila dia mati, Nabi kata dia masuk neraka. Ui, pasal apa ni? Tuan-tuan boleh bayang. Yang kita tahu, orang yang mati di medan pertempuran, medan jihad, matinya dikira mati syahid. Dan syahid ini janjinya syurga. Pasal apa yang seorang ni kata Nabi kata neraka? Bukan kata tuan-tuan je tak heran. Sahabat Nabi lagi heran pasal daripada depan mata nampak kawan ni berjuang. Maka kemudian daripada orang dah kecoh-kecoh tu, mai satu orang lelaki. Dia kata, ya Rasulullah, aku nampak masa dia nak mati tu, dia mengerang kesakitan, dia sakit, dan oleh kerana dia tak tahan sakit, dia telah ambil keputusan nekat bunuh diri dia sendiri. Rupanya dia mati bunuh diri. Maka apa reaksi Nabi? Nabi kata, Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Aku bersaksi tidak ada Tuhan melainkan Allah, dan aku bersaksi aku Rasulullah.
Tu baru sahabat tu pasal apa yang Nabi kata masuk neraka. Nabi kata masuk neraka pasal Nabi dapat perkhabaran daripada Allah tentang lelaki ni. Lelaki tu tempatnya neraka. Nabi tak tahu cerita apa pasal apa dia masuk neraka, tapi Nabi tahu dia masuk neraka. Sampailah ada seorang sahabat lain yang menyaksikan kematian dia, bagi tahu dia mati pasal dia bunuh diri. Tu tuan-tuan bukan boleh lawan cakap Nabi. Dah Nabi kata yang tu lah. Banyak lawan bersebar kan. Jadi itu antara kesan kalau tidak sabar. Rugi tuan-tuan. Mudah-mudahan kita tak ada sikit pun ruang untuk ke arah itu. Dah berjuang sampai ke medan, benda yang bukan semua orang boleh dapat. Dahlah berjuang, lepas tu dia boleh bunuh ramai orang, besar pahala dia dapat untuk menumpaskan orang yang bukan musuh-musuh Islam, dan dia sendiri cedera. Tiba-tiba dia ambil satu keputusan kerana dia tak sabar menanggung kesakitan. Takkan kot. Nak kata takkan kot, dah Nabi habaq. Nabi habaq orang tu masuk neraka pasal dia bunuh dirinya. Jadi kerana itu tuan-tuan, kita boleh faham daripada perkataan, daripada peristiwa yang macam itu, kita boleh tahu peri pentingnya sabar terutamanya ketika duduk dalam medan perjuangan. Kalau tidak, semua pengorbanan akan menjadi rugi, hilang, binasa, sia-sia. Macam sebahagian daripada tuan-tuan mai gelumbanglah dengan buat kerja untuk Islam gitu begini, habis duit banyak, habis masa banyak, tinggal anak, tinggal isteri apa semua, sampai satu part tak sabar. Bila tak sabar ambil keputusan yang buruk, maka semua yang dikorbankan tadi ni akan hilang lagu tu saja. Orang tak pandang, orang tak kenang, takut tak diterima, takut hilang peluang. Sepatutnya itulah peluang untuk kita dapat ganjaran pahala daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang tu. Baik. Yang sikit lagi yang seterusnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi tahu, wa'lamu, ketahuilah bahawasanya syurga itu berada di bawah zilal. Zilal ni maknanya lembayung, payungan pedang. Apa maksud perkataan Nabi ini? Perkataan ini tuan-tuan kita nak kena faham, ia disebutkan oleh Nabi ketika diambang perang. Nabi tak sebut perkataan ni masa duduk di Madinah, tak ada kerja apa, aman damai, tiba-tiba Nabi habaq syurga di bawah lembayung, di bawah payungan pedang. Tak, bukan macam itu. Ini cerita orang yang sudah siap untuk turun berhadapan dengan musuh. Nak bagi tahu kata, hampa libahlah pedang tu, syurga menanti kamu. Sama ada kamu membunuh dan Islam menang, ataupun kamu terbunuh, janji untuk kamu adalah syurga. Cerita ini fokuskan dia janji syurga untuk orang yang mati mempertahankan agama, mati menumpaskan musuh-musuh Islam. Dan perkataan Nabi ini tidak boleh untuk kita letak dan digunakan dalam suasana aman. Maknanya kalau pakai suasana aman, ambil pedang, hawin merata, bunuh musuh Islam, masuk syurga. Macam tu? Dah. Hak tu bukan masuk syurga, hak tu masuk neraka. Syurga di bawah naungan pedang itu ialah cerita sebagai satu galakan, suatu motivasi, suatu janji benar daripada Nabi untuk orang yang sudah turun ke medan jihad, untuk terus dia berlawan. Maka motivasi yang Nabi bagi itu tuan-tuan dalam bentuk pertama, Nabi suruh sabar, Nabi suruh minta pertolongan Allah bagi kuat diri, kemudian Nabi suruh sabar, dan untuk generatekan tenaga tu, untuk diluahkan, untuk dihasilkan kekuatan itu, Nabi bagi janji yang ke depan, syurga. Barulah orang ada backup pertahanan dalaman diri dia dengan doa kepada Allah. Allah bantu dengan kekuatan, jiwa dia kuat dengan kesabaran, fizikal dia kuat menahan sakit, kemudian dia ada satu semangat lagi untuk capai syurga Allah. Itu cara Nabi memberikan motivasi dan rangsangan kepada para sahabat. Dan akhir sekali tuan-tuan, dalam hadis ini Nabi bacakan doa, Allahumma munzilal kitab, wahai Tuhan yang menurunkan Alkitab, Allah lah kan, wa mujriyas sahab, dan yang menjalankan awan,
wahazimal ahzab, dan yang menewaskan ahzab. Ahzab ni ialah perkataan plural, jamak bagi hizib. Hizib ni satu kelompok, satu kumpulan. Bila dia ramai jadi ahzab. Macam yang berlaku, yang dinamakan perang Ahzab itu ialah kerana Quraisy, dia bukan dia saja. Macam perang Badar, semua kabilah dalam Quraisy saja yang melawan. Untuk perang Khandaq atau perang Ahzab ni, Quraisy dihimpun semua sekutu-sekutu, kawan-kawan dia keliling kota Mekah, negeri-negeri berhampiran itu untuk sekali dengan dia lawan orang Islam di Madinah. Itu yang dinamakan Ahzab. Dan surah Al-Quran pun ada nama surah Al-Ahzab. Dan Nabi doakan yang ini, tuan-tuan, wahazimal ahzab, ihzimhum, kalahkanlah mereka, tewaskanlah mereka ya Allah, wansurna alaihim, dan menangkanlah kami ke atas mereka. Ini doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau tuan-tuan nak berdoa yang ni, doalah. Ia doa dalam, doa yang boleh dibaca dalam solat, boleh dibaca di luar solat. Sebahagian ulama bacakan doa ini ketika qunut nazilah. Ada kawan tadi yang tak mesej, dia kata patut kena qunut nazilah dah ni. Hakim mahkamah di Mesir jatuhkan hukuman mati ke atas 529 orang aktivis Islam, termasuk dengan Presiden Mursi, termasuk dengan Syekh Muhammad Badi', Mursyidul Am Ikhwan Muslimin Mesir. 500 lebih dijatuhkan hukuman mati mandatori. Hari ini keputusan kan Mahkamah Mesir. Moga Allah Ta'ala bagikan kekuatan kepada pejuang-pejuang Islam di situ dan di tempat lain. Semoga Allah Ta'ala hancurkan kezaliman dan orang-orang yang zalim. Semoga Allah Ta'ala berikan tindakan yang keras, yang sewajarnya ke atas hakim tersebut dan orang-orang yang menguasai hakim-hakim itu. Mudah-mudahan Allah Ta'ala ambil tindakan kepada mereka. Dan supaya Allah, mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan kerahmatan kepada mangsa-mangsa kezaliman yang itu, tuan-tuan. Di samping kita tak lupa juga, semoga Allah Ta'ala berikan kemudahan dan bantuan agar ditemukan kapal terbang tu. Mudah-mudahan jumpa dengan cara yang elok dan yang baiklah, tuan-tuan. Jangan sampai ia dijadikan peluang jumpa dengan cara teropong Laksamana Doremi, itu tak mahu kan. Benda orang ambil kesempatan ni banyak. Hari itu keluar dalam statement seorang ulama Syiah di Najaf. Najaf di mana? Iraq kan? Najaf, Iran eh? Dia kata sebenarnya kapal terbang tu sudah diculik oleh Imam Mahdi. Lah ni semua ada duduk dengan Imam Mahdi. Pasal Imam Mahdi murka kepada kerajaan Malaysia yang menjatuhkan hukum kepada penganut-penganut Syiah. Ada juga nak tumpang tui macam tu. Hari ni ada seorang ulama sufi daripada mana? Sudan ke Nigeria ke? Dia kata dia tahu apa nama kapal terbang tu duduk bersama dengan di alam jin merah. Dia kata dia boleh untuk panggil balik benda tu dengan syarat adalah bayaran untuk dia semua. Mabuk buat ni, tuan-tuan. Boleh buat main macam tu. Tapi takut tu pun ada orang percaya. Yang tu pasal Arab dia tak percaya lah. Tapi hak pakai yang tu pun ada orang percaya. Pakai buah nyok apa semua tu. Itu pun ada orang kesian. Jadi kesian kat diri kita, tuan-tuan. Wallahu ta'ala alam. Silakan kalau ada apa-apa nak bincang. Ada apa-apa? Tak ada apa dah? InsyaAllah jadi kita akan jumpa lagi di lain masa. Qulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.